الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka sesiapa yang dikehendaki oleh Allah itu kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama dia. Dan alhamdulillah, bila disebut yufaqihu, iaitu fa'ilul mudhari' yang membawa maksud bahawa iaitu dipermudahkan kita sentiasa memahami agama kita. Maka tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita yang mana masuk di dalam bab dukhulul masjid, yang mana sampai kepada Allahumma yang sini dulu. Lain kali kita awal lain kali. Maaf tuan-tuan rahmati Allah, sibuk sikit ni, badan pun tak sihat. Tadi pergi pejabat tanah tadi, kena gambut tanah. Allahu Akbar. Saya ada pakai bahasa Arab, ini bahasa Melayu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sampai pada doa Allahumma wa ma dha'afa anhu ra'yi wa qasura anhu amali wa lam tablughu niyyati. Itu doa yang mana adab-adab kita masuk ke dalam masjid, maka diajar kepada kita oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang doa-doa apabila kita sudah masuk di dalam masjid. Maka kita disuruh baca sementara kita tunggu semayang nak subuh tu, kita baca Allahumma wa ma dha'afa anhu ra'yi wa qasura anhu amali wa lam tablughu niyyati wa umniyati min khairin wa'adtahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni arghabu ilaika fihi. Dalam riwayat lain, fa inni raghibu ilaika fihi wa as'alukahu ya rabbal alamin. Doa ni yang mana diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan didatangkan kepada kita Al-Imam Al-Ghazali, yang mana menyebut Allahumma wa ma dha'afa anhu ra'yi. Ya Allah, apa jua kebaikan yang lemah fikiranku daripada mencapainya. Allahumma wa ma dha'afa anhu ra'yi. Maknanya, ya Allah, apa jua kebaikan yang lemah fikiran aku daripada mencapainya. Sebab kita kadang-kadang ni banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak kat muka bumi ni, kita tak terfikir nak buat. Banyak kebaikan atas muka bumi ni tak terfikir nak buat.
Contohnya bila kita dalam proses mendekatkan diri pada Allah, patutnya kita boleh memikir tapi lemah, lembab. Maka minta doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi jalan, tunjuk jalan apa yang kita nak kena buat. Barulah nampak bahawa jalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dimudahkan. Memang kita lemah, tapi syarat dia nak kena minta pada Allah. Sebab ada benda yang aku tak fikir, ya Allah bagi boleh aku fikir benda tu. Tu yang kita minta sini. Dalam lampah hadis pun begitu juga. Allahumma wa ma dha'ufa anhu ra'yi. Ya Allah, apa jua kebaikan yang lemah fikiran aku daripada mencapainya. Wa qasura anhu amal, dan kurang daripadanya amalanku. Maknanya kita mengaku pada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak beritahu, ya Allah ada kebaikan yang aku tak terfikir. Ya Allah sedang kebaikan banyak atas muka bumi. Kadang kita lemah sangat kerana iman kita terlalu lemah. Kadang bila kita keluar rumah, banyak kebaikan kita boleh buat, tapi tak terfikir nak buat. Nah, kita kadang-kadang tu bila sampai masjid, banyak kebaikan kita boleh buat, tapi tak terfikir nak buat. Mari semayang, dia tak nampak kebaikan yang lain. Nak kata lemah fikiran kita, tak fikir. Bila kita keluar pergi pasar, apa kebaikan yang kita boleh buat? Banyak kebaikan, tapi kita tak nampak dan lemah, tak terfikir pun benda tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dan seterusnya dia kata wa qaswa anhu amali, dan lemahnya amalan aku padanya. Maknanya daripadanya amalannya dan kurang daripadanya amalanku. Kerana itu kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala ni sentiasa otak kita ini Allah tunjukkan jalan mudah nak dekat dengan Allah. Kerana itu di dalam Fatihah bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bagi aku petunjuk pada jalan yang lurus. Dia bila sebut jalan lurus, kenapa Allah suruh jalan lurus? Kita kalau baca Fatihah tu, kalau kita mengaji bahasa Arab, sebenarnya Fatihah tu kalau bunyi macam ni orang faham dah. Contohnya bila sampai ihdina tu, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ngaji bahasa Arab faham tak? Maknanya ya Allah beri kami pada petunjuk jalan siapa? Jalan orang yang telah mendapat nikmat. Faham tak? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebelum sebut ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim tu, Allah suruh kita minta mula khas kita minta ihdinas siratal mustaqim. Dia suruh minta jalan lurus. Baru Allah kata siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang dapat nikmat daripada Allah, bukan yang jalan dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kenapa Allah suruh minta jalan lurus? Contoh saya bagilah. Sebab jalan lurus ni maksudnya ditafsirkan Imam Sya'rawi, jalan lurus ni iaitu jalan tu mudah sampai dan tidak keliru. Contohlah kalau saya first time datang piknik ni, contoh saya tanya cik apa, oh lama tak sampai ni, lupa Cik Amal. Cik Amal, saya tanya Cik Amal, ni nak pergi teknik macam mana? Mudah ya Ustaz. Ustaz keluar pintu rumah Ustaz jalan straight sampai tak boleh straight, sampailah teknik. Agaknya tuan-tuan mudah tak sampai? Mudah sampai dan cepat sampai, sebab dia straight je. Tapi bila dia kata boleh tak Ustaz kena kat ni jumpa orang buat, jumpa yang ni, jumpa kena ni, masuk kat ni bulan. Lepas tu Ustaz kalau dah terlajak kat situ dah tak boleh kena dah, kena pusing kot lain pula. Sampai. Tapi susah keliru. Itu pasal minta pada Allah. Kita ni dalam nak buat baik, dalam nak buat amalan, dalam nak memikir kebaikan, dalam nak mikir apa benda yang memudahkan dakwah, maka ketika tu kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, minta jalan tu lurus. Ya Allah minta jalan lurus, ya Allah jalan mudah. Sebab apa? Kalau jalan tak mudah mungkin sampai, tapi imma anda akan jadi dua perkara. Imma yang pertama dia sesat, nampak? Dia pusing kotor ni sesat. Imma yang kedua putus asa.
Duk pusing kau ni, pusing kan ni, Ustaz sampai mana dah? Dan saya sampai Petronas. Tak boleh Ustaz, dia kena sampai Syekh. Syekh mana pula? Ni saya jalan sampai Syekh. Ni dah sampai Syekh. Syekh mana tu? Pandan dah. Bukan Ustaz, dia Syekh lain. Malah lah, balik tu. Ikut. Dia putus asal. Kita kadang nak sampai jalan kepada Allah ni banyak sangat kerja. Konak ni. Ada guru kita kata konak ni. Jadi kita keliru. Dan kita rasa malas letih. Dia kata, tak apalah, kata putus asa. Na'udzubillah. Karena itu kita sentiasa minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah Subhanahu wa ta'ala jalan lurus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, minta jalan lurus. Kan itu bila kita minta doa pada Allah, Allahumma wa ma dha'ufa anhu ra'i, ya Allah, lemahnya aku ni tak terfikir pasal kebaikan. Apa yang lemah daripada pemikiranku pasal kebaikan. Wa qasura anhu amali, dan lemah pula, kurang pula amalan aku, ya Allah. Wa lam tablughu niyyati wa umniyati, dan tidak sampai kepadanya niatku dan cita-citaku. Mana niat nak buat kebaikan tu tak sampai, cita-cita nak buat amalan tu tak sampai. Min khairin, daripada kebaikan. Min khairin wa'adtahu ahadan min ibadik, yang pernah engkau janjikan untuk untuk memberikannya kepada sesiapa saja daripada hamba-hambamu. Sebab apa? Amalan-amalan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kalau kepada nabi-nabi, kebaikan yang diberi pada nabi-nabi, amalan para nabi buat, amalan para sahabat buat, amalan para siddiqin buat. Kita ni tak terbuat. Sayyidina Osman semayang qiyamul lail 1 rakaat 30 juzuk dia baca. Ulama-ulama dekat Tarim, okey, itu zaman Sayyidina Osman jauh. Ulama-ulama dekat Tarim tu dia orang punya cukup hebat, dia orang dalam kebaikan Allah bagi pada dia orang, amalan dia orang cukup dahsyat. Sampai amalan dia orang itu sebab terlalu lazatnya amalan itu, terlalu keratnya amalan itu, dan terlalu banyaknya Allah buka, sampai malam dia orang tidur. Ramai dekat Tarim tu ulama-ulama yang mana malam tidur mengigau baca Quran. Lepas tu pula malam ni mengigau 1 juzuk, besok mengigau baca pula juzuk kedua. Ni keadaan yang berlaku di Tarim Ahramah. Ini bukan cerita ni. Jadi tuan-tuan daripada pergi jalan, pergi Australia, pergi Kanada, pergi Yaman tu, walaupun dia tu rumah dia tanah dia padang pasir aja, tapi pergi jalan berkat. Ini boleh mana? Amerika. Boleh Amerika kan? Balaga. Dia sebenarnya sama. Tuan-tuan cikgu fikir sikit dah. Orang pergi Amerika, orang Amerika pergi Malaysia, dia balik dari mana? Malaysia. Dia pun bangga juga. Nah, kita balik mana? Mereka. Dia sama, dia atas buku bumi. Yang belagak sangat pergi je luar negara ni pasal apa? Saya ada jumpa seorang pramugara belagak semua. Pergi sana, pergi sini, pergi kamera header. Alah, Malaysia macam ni lah. Belagak ni lah. Kan kita dalam sini kan kecil hati pula. Dia beza dia. Pelayan atas kapal terbang, pelayan bawah, ya, ada laser tu, ya. Yang berbelagak kan ni pasal apa? Berbelagak pergi luar negara. Kenapa? Itu atas muka bumi Allah. Lebih kurang, ya. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang bangga. Baik, tapi amalan tak ada. Pergi jalan sana. Ulama-ulama sana minta doa. Tuan-tuan ada kemampuan pergi sana, pergi jumpa syekh-syekh tu yang mengigau malam baca Quran. Tak macam kita mengigau malam baca apa? Ngarut. Ngigau panggil bini orang, panggil laki orang, apa? Mimpi apa? Ini sana tu dia mengigau zikir, ngigau dia baca Quran, ngigau dia baca qasidah. Pergi salam dengan minta doa. Ini tak pernah jumpa semua hidup. Bukan jalan mahal sangat pergi Yaman, 1,000 lebih ya. Pergi balik tak sampai 3,000. Naik Itihad 3,000 lebih sikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pergi Mekah, pergi sana, ni duit banyak-banyak, jalan dengan keluarga. Jom kita pergi Kanada, jom kita pergi England, jom kita pergi tengok Chelsea lawan Manchester United. Menyampah aku, lepas tu pakai topi. Yang benda tu Allah, kenapa usah-usah jelah lah? Buat apa aku nak jelah? Aku duduk kat Malaysia ni seronok lah. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita ni tak nampak kebaikan, lemah. Tak nampak kebaikan, tempat yang molek tak nampak, benda terang-terang depan mata pun boleh tak nampak. Tu yang kita duk minta doa. Allahumma wa ma dha'ufa anhu ra'i, lemahnya aku nak nampak kebaikan. Dan tempat istimewa yang kau letak atas muka bumi ni, yang aku pergi tempat tak baik, tempat yang buang masa, tempat
Nampak sia-sia. Dah. Lemah lah. Itu pasal Nabi kata suruh minta doa. Kalau zaman Nabi ni pun Nabi dah minta doa macam ni, zaman kita ni macam mana? Lagi teruk. Macam Imam Syafi'i sebelum meninggal, dia baca syair. Dia tuan-tuan rahmati Allah, dia kata dia penyayang. Penyayang besar, dia kata dia penyayang besar. Jadi kalau dia penyayang besar, tuan-tuan, kita ni apa? Kalau Imam Syafi'i tu dia kata dia penyayang. Dia kata apa? Ilaika ilahal khalqi arba'u rubbati wa in kuntu ya zalmanni wal judi mujrima. Wa in kuntu zalmanni wal judi mujrima. Dia kata walaupun aku duk minta pada kau ya Allah suruh ampun dosa aku ni, maksud dia dalam keadaan aku ni penyayang. Syair yang terakhir pula dia kata, dan aku ni bila nak jumpa dengan kau ni nak meninggal. Dia sebelum dia meninggal dia buat syair. Tapi aku tetap masih lagi berdosa dulu sampai sekarang, dia kata. Sampai aku ni berjenayah, buat jenayah dia dulu sampai sekarang. Dia kata dia penjenayah. Bahasa Arab ni, kalau kita kata orang Arab mujrim, marah dia. Sebab mujrim ni maknanya penjenayah jahat. Penjenayah yang sungguh jahat. Nampak tuan-tuan macam Allah. Jadi Imam Syafi'i dia label diri dia tu penjenayah, nak jumpa Tuhan. Jadi kalau dia penjenayah jahat, kita dia penjenayah jahat, kau jahat lagi. Kata-kata kau lagi. Mana jahat doh. Orang kata jahat doh. Doh ni doh lah. Maknanya jahat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun kita nak taubat susah, sedari susah. Imam Nabi Adam termakan buah yang dilarang di syurga saja 200 tahun taubat. 200 tahun. Sepanjang umur dia taubat 200 tahun. Kita yang banyak maksiat ni baru taubat istighfar 3 kali, lepas tu dah relax dah. Puasa bagus sangat. Tuan-tuan tak risau kan tuan-tuan bila kita bangkit hari kiamat masuk jumpa Tuhan dia mana? Ni nak kata lemah ni. Allahumma wa ma dha'afa anhu ra'yi wa qasura anhu amali wa lam tablugh niyyati wa umniyati min khairin wa hatta ahadan min ibadik. Yang mana Allah dah janjikan pada dulu ni, pada hamba-hamba ni yang lain yang dapat macam-macam ni. Maknanya apa yang saya dapat tuan-tuan mungkin tak dapat. Apa yang tuan-tuan dapat mungkin saya tak dapat. Lemah tak fikir benda tu. Nampak? Allah janjikan ada orang-orang dapat. Jadi ya Allah bagi aku dapat semua ya Allah. Dia sebenarnya kes yang kita rasa berat ni, rasa susah ni dalam ibadat, rasa nak dekat dengan Tuhan, sebab masih tak rasa lazat. Dia bila rasa lazat, selesai masalah. Contoh macam orang tu cakap dia cinta Nabi Muhammad SAW. Saya percaya. Tuan-tuan kalau cakap cinta Nabi, saya percaya. Hatta perempuan Islam dekat luar yang pakai skirt tu, yang seksi-seksi tu, dia kata dia cinta Nabi, saya percaya. Hatta pondan Islam sekalipun. Pondan Islam dah tak tahu. Maknanya dia orang Islam, tapi dia nak jadi pondan apa? Macam mana? Dia lah yang salah. Jadi dia kata dia cinta Nabi, saya percaya dia cinta. Tapi masalahnya cinta kita sekarang ni tak rasa manis. Dia cinta Allah, tapi tak rasa manis. Bila tak rasa manis, cinta tak cinta lebih tak macam sama ya. Tuan-tuan rahmati Allah. Macam kita cinta dengan perempuan, kata kat isteri kita cinta dia. Tapi kita buat donor dengan dia, telefon dia pun tidak, outstation 2-3 bulan, balik-balik tak telefon satu pun dia pun kata apa ni bang, kita kahwin lama tak rasa manis. Tapi kahwin. Nampak tuan-tuan? Kita cakap cinta Rasul ni, kita kata kita cinta Nabi tapi tak rasa manis. Para arif billah kata apa? Kita ni cinta Nabi ni macam teh bubur gula tapi tak kacau. Orang minum teh, dia ada gula dalam tu kan? Jadi dia minum, dia pun marah. Apa ni? Tarah ni? Tak ada gula ke? Kan ada. Maknanya dia cinta, dia ada cinta tapi tak kacau manis. Sebab apa? Dia tak kacau. Cinta tu kena kacau dengan ikut perintah Allah. Cinta tu kena kacau dengan ikut apa? Ikut sunnah Rasulullah SAW. Ini duk berawak sakat, bukan main lagi. Duk marhaban, kecu tu, tebal gitu. Muka tepung komak. Tapi tak rasa manis. Nampak tuan-tuan rahmati Allah, tak mau lagi tu. Dia bila orang tak rasa manis ni, duk cakap cinta-cinta Allah, cinta Rasul tapi tak rasa manis, dia tak bawa pada amalan. Bila amalan tak bawa, tak ikut perintah Tuhan tu, orang banyak. Ini yang dah jadi kat ladang turis sekarang. Dah ada istilah kata aman dah, pun tak tahu. Tuan-tuan rahmati Allah, banyak spekulasi macam kita nak fikir pun rabuk pada. Nampak tuan-tuan rahmati Allah.
Tapi kita minta doa satu je lah. Kalau betul lah benda-benda macam tu ada disebabkan orang dalam negara ni yang ambil kesempatan sebab nak apa? Sebab penting diri sendiri, maka tuan-tuan memang teruk sangatlah orang tu. Minta Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk yang benar dan hancurkan yang batil. Itu saja. Saya doa saya kat pondok itu ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau betul benda ni sebab kuasa, sebab kedudukan, nakkan jadi benda macam ni, maka teruk sangat manusia ni. Aku tak tahu nak letak ke mana dah. Aku minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dekat madrasah tu dengan pelajar-pelajar semua, supaya mereka ni, tuan-tuan rahmati Allah, ditunjukkan kebenaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada pada kuasa, kedudukan, pangkat ni, kenapa yang takut sangat terlepas dan sebagainya. Nah tuan-tuan, ya itu pun sama lah. Kalau betul dia datang tu nak rampas apa sebagainya, yang ni cakap ni Presiden Filipin cakap macam ni, yang Presiden ni cakap macam ni pula, yang kiram pula cakap macam ni, yang tak berapa nak kiram cakap macam ni pula. Nampak tuan-tuan? Jadi kiram ni maksudnya mulia. Nampak tuan-tuan? Tapi sampai sembelih aku dapat KFP, tengok sampai kena sembelih, potong jari, kena sembelih leher. Saya tak dapat tengok sampai habis, tak mampu. Itu Islam dengan Islam. Siapa batu aku dengan dia selalunya yang jadi perang Islam ni, dia ada hantu raya tengah tu. Macam zaman Ali dengan Muawiyah, hantu raya tengah tu Abdullah Sabah. Abdullah Sabah ni, dia ni orang Yahudi buat Islam. Lepas tu dia masuk geng Ali. Dia lah pembuka pada Syiah ekstrim. Abdullah Sabah ni, dia antara statement dia yang pertama dalam kumpulan Syiah. Dia masa tu dah dipanggil dah Syiah Ali, Syiah Muawiyah. Masa peperangan antara Ali dengan Muawiyah, memang dah digelar dah Syiah Ali, Syiah Muawiyah. Cuma Syiah masa tu masih amal ahli sunnah wal jamaah. Bukan Syiah yang ada sekarang ni, yang sujud kat batu ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang amal apa ni, taqiyah ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Abdullah Sabah ni, dia masuk dia tak masuk geng Muawiyah, dia masuk Ali. Bila masuk Ali ni, duduk puji Ali tinggi-tinggi. Sampai tahap dia kata apa? Dia kata pada orang-orang yang kat dalam Syiah Ali ni, dia kata apa? Oh, Ali ni dia dah macam Tuhan dah. Kita kena, dia buat statement macam tu. Ni Abdullah Sabah dalam kitab. Maka tuan-tuan tu yang Ali tangkap dia. Sayyidina Ali tangkap dia, nak sembelih dia. Bukan nak sembelih, nak pancung, bunuh, hukum bunuh. Sebab apa? Dah maksudnya membawa orang kepada murtad, syirik. Tapi Abdullah ibn Abbas kata, kita buang saja dia luar negara. Sebab memandangkan dia baru masuk Islam tu lah, banyak skop lah tengok. Maka dia buang daripada negeri, dia hantar ke Madain tu, di ibu negara lama Iran. Abdullah Sabah tu kena campak dekat situ, ibu negara lama Iran. Jadi dia yang start buat Syiah ekstrim. Ini lah yang berlaku sekarang ni. Yang kat Syria tak habis-habis lagi ni. Saya bawa balik Mekah itu, pergi ziarah si Sobuni. Banyak cerita dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, macam-macam bala. Bila tak ikut perintah Allah, jauhilah dengan Allah, gila kuasa, cinta dunia, benci mati, ni. Maka Allah datangkan. Maka kita kena terima lah dan hadapi lah. Yang mana kita boleh buat. Jangan buat tak kisah je. Kena paling pun doa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat tak kisah je. Apa yang berlaku kat Ladan tu, apa yang berlaku dalam negara kita, apa yang berlaku kat Syria, jangan buat tak kisah. Paling pun doa. Sebab so Allah tanya kau, orang Islam kat sini jadi apa, kau buat apa? Kau ni kita kata, saya doa, ya Allah, aku nak buat ilai, aku tak mampu. Aku nak bagi duit banyak di rumah, aku tak mampu. Aku nak pergi pegang sekali, aku pisau pun tak pernah pegang dari kecil. Nampak? Kau ni aku doa. Ini pergi-pergi. Bila Allah tanya, tak tahu apa. Tak mahu. Jadi tuan-tuan, sebab itu pun antara kebaikan-kebaikan kita nak mendoakan sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita. Nampak? Macam-macam. Ya. Ini macam-macam pula. Naik pening pada pasal fitnah-fitnah lewat ni pun pening kepala juga. Lepas tu itu bukan main bersungguh, bapak duduk dekat depan kan. Ini bapak pula dah mengaku dah, kata kena main-main. Nampak pegawai lah yang buat dia ni. Dia pun minta maaf ke Anwar Ibrahim pula. Lepas tu ingatkan anak dia pun ikutlah, kau insaf kali. Dia pertahan pula, aku maafkan bapak aku, dia kata. Pening pakai kata. Nampalah, siapalah yang hantu raya yang mulakan start benda-benda fitnah ni. Itu yang kita nak ambil tu dalam tengah mula-mula sekali tu. Ayat itu minta Allah doakan supaya dia taubat. Sebab orang mengadu domba ni tempat dia hina semua dan mereka. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Anta mu'tiha adam min khalqik fa inni arghabu ilaika fi. Nampak? Kita minta sungguh ni.
Kita kata, ya Allah, apa yang lemah? Dia kata apa? Apa jua kebaikan yang lemah fikiranku untuk memikirkan dan mencapainya, dan amalan aku kurang, tak dapat nak mengamalkannya. Pada amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang telah kau bagi pada hamba-hamba kau yang lain, yang mana kau bagi cukup banyak, dia orang nampak kebaikan apa yang nak buat. Anta mu'ti adam min khalqik fa inni radibun ilaika fihi wa as'aluka ya rabbal alamin. Yang telah kau dikata, maka sebenarnya ya Allah, aku sangat-sangat berharap supaya aku dikurniakan juga kebaikan tu. Aku nak buat, cuma aku lemah lah, iman aku lemah, aku tak terfikir nak buat. Ya Allah tolonglah ya Allah, benda aku tak terfikir tu cukup banyak. Sebab Allah sebut dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis apa dia? Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun ala fata'arradu laha. Nabi kata sesungguhnya bagi Tuhan kamu pada hari-hari kamu ni terlalu banyak pemberian, banyak kebaikan Allah letak atas muka bumi. Satu, Nabi kata ala fata'arradu laha, ala fatabhatu anha. Alangkah baik pergilah cari. Pergi cari. Oh, kita tak cari. Sebab apa tak cari? Lemah fikiran, tak terfikir nak cari, tak terfikir kebaikan apa nak buat. Sebab apa lemah? Iman lemah. Sebab apa iman lemah? Sebab tidak syumul dalam Islamnya. Kerana itu ada seorang sahabat Nabi tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, qul li qawlan fil Islam la as'alu anhu ahadan ghairah. Sufyan ibn Abdullah dia tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak beritahu pada aku tentang Islam satu kata-kata yang ringkas tentang Islam? Maknanya kau cakap kata-kata ni aku faham dah Islam tu apa. Mana? Ini Sufyan ibn Abdullah. Dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, boleh tak cakap pada aku satu kata-kata tentang Islam yang melepasnya aku tak tanya orang lain dah tentang itu kecuali kau ya Rasulullah. Maknanya dia minta, Islam ni kau bersuara nak cerita buat ibadat, dia nanya buat nikah, buat buruk. Tapi dia minta Nabi boleh tak beritahu? Mereka zaman kita dah balik dah macam tu juga. Tanya reka-reka. Saya pergi universiti, aku mengaji sampai 10 tahun. Dia tanya soalan nak jawab 10 minit. Yang kita mengaji 10 tahun ni, dia tanya bab tauhid, contohnya bab tauhid, bab detail tentang tauhid. Bukan detail, dia tanya tu benda tu kalau kita silap jawab takut dia lemah iman dia. Kita tu nak mengaji, benda tu nak jadi kuat, kita punya yakin tu kuat tu, nak mengaji tu 7 tahun, 8 tahun, kita nak bagi kita yakin semua. Jalan atas muka bumi tu seolah-olah Allah SWT duduk hati kita, Rasulullah duduk sebelah kita, malaikat duduk jalan dengan kita. Punya yakin kita jalan atas muka bumi. Nak mengaji tu bertahun-tahun, tapi dia tu nak bagi yakin dia tu 10 minit. Tapi subhanallah, Allah tak mustahil nak buat. Kita mungkin mustahil lah, tapi kalau Allah nak orang tu faham juga, tak mustahil. Ini macam dia tanya pada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kulli qawlan la fil Islam la as'alu ahadan ghairah. Nabi pun jawab apa? Nabi jawab apa? 4 kalimat nak cerita pasal Islam. Dia mana dengar Nabi? Dia nampaklah kalimat tu dia cakap tu pun nampak apa yang perlu buat dalam Islam. Nabi SAW kata, Kul, wahai Sufyan, kalau kau nak tahu kata-kata tentang Islam, Kul, katakanlah amantu billah, aku telah beriman pada Allah, thumma istaqim, dan kemudiannya istiqamahlah. Baik, kita terjemah maksud amantu billah ni nak mudah cerita. Bila disebut amantu billah ni sahabat-sahabat faham. Bila sebut amantu billah, maksud dekat situ yakin pada Allah dan juga berhubung dengan Allah. Apa maksud yakin? Yakin kau kena bila sebut iman, kau yakin semua Allah sebut dalam Quran. Saya pelik lah. Saya belajar di Hadramaut dulu. Syekh saya kata apa? La yakunul murid muridan hatta yajida fil Quran kullama yurid. Tidak jadi seorang itu dikira murid yang nakkan Allah zahir batin 100% kecuali dia dah jumpa dalam Quran semua yang dia nak dekat dunia ni, dia jumpa semua. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bila cakap macam tu tuan-tuan, ada pula setengah daripada kita ni kadang jumpa saya bila dah habis-habis ceramah, Ustaz, saya minta maaf Ustaz, saya ni belajar jenis belajar sekular ni Ustaz, apa semua, tidak ada ngaji agama ni apa semua. Cuma saya nak tanya lah, honestlah dari hati ke hati Ustaz ya, Quran dengan hadis tu, maknanya kita sekarang ni semakin maju kan, dengan kita nuklear, dengan macam-macam global sekarang ni, dengan kemajuan jasa elektronik dan macam-macam lah. Betul ke Quran tu dan hadis-hadis tu semua tu ada belaka benda tu, maknanya kita boleh dapat semua daripada situ? Cukup ke Quran tu untuk kita kalau kita nak jalan atas muka bumi ni?
Saya bila dengar macam tu saya tanya apa? Saya tanya, nak tanya sikit boleh? Boleh. Dah baca dah Quran semua? Yang tanya macam ni tu, yang jadi ragu-ragu ni, dah terbaca belum? Khatam tu sudah ada. Maksud saya baca tu faham lah. Dah baca faham? Tuan-tuan tahu tak? Tuan tahu tak tafsir